Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okey, kalau anda tengok di depan saya sekarang ni, ini adalah hasil kerja yang saya buat pagi tadi. Okey, yang mana ini adalah kita punya kolam canvas. Okey, yang saya akan masukkan kita punya anak ikan yang berusia sebulan. Okey, kita akan biarkan dalam ni sehingga berusia 3 bulan, yang mana sebelum kita pindah masuk ke dalam kita punya timba ataupun baldi ni. Okey, ini adalah antara anak giant yang akan saya masukkan ke sini. Okey, nanti saya akan letakkan di bahagian belakang. Okey, nanti kita akan tengok macam mana saya set up tempat ni, sebab atas ni saya akan letakkan netting ni. Okey, untuk jadikan sebagai alas bumbung. Okey, supaya cahaya matahari tak terlalu terik masuk ke dalam, yang boleh menyebabkan air ini menjadi panas lah. Okey, kalau anda tengok kat sini, dalam bekas ni nanti saya akan masukkan daun pisang. Okey, sebab daun pisang ni bagus untuk menetralkan pH air dan juga boleh mengawal suhu lah. Okey, mengawal suhu air dan juga menjadi tempat persembunyian anak-anak ikan daripada serangan predator ataupun pemangsa yang lain lah. Contohnya macam cicak ataupun haiwan-haiwan yang lain lah. Okey, jadi ini adalah antara contoh. Sebab dekat sini juga saya akan letakkan satu overflow. Okey, kita akan letak satu overflow di bahagian ni. Okey, jadi ini adalah antara contoh kolam yang saya dah buat. Okey, kalau anda tengok sini tak banyak alat yang kita guna. Kita akan guna T-joint, elbow dan juga kita gunakan pipe PVC ni. Okey, jadi kalau anda nak hasilkan sendiri di rumah pun boleh. Okey, nanti kita akan continue, kita akan tengok bagaimana cara saya letakkan tempat kita punya kolam ni di tempat yang paling strategik lah untuk kita masukkan ikan kita. Okey, sekarang anda tengok sekarang ni saya dah pindahkan kolam ni. Okey, saya letakkan di bahagian belakang rumah saya ni, sebab di sini saya akan plan untuk buat lagi shelf kat sini. Kita akan letakkan ikan laga di sini, yang mana kita dah jar. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, pemasangan ni terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian bawah kita punya takungan. Okey, kolam takungan airnya yang kita buat daripada canvas dan juga PVC. Okey, untuk bahagian bawah ni kalau anda tengok, saya gunakan pipe PVC, elbow dan T-joint ni. Okey, yang mana saya buatkan keseluruhannya berjumlah lebih kurang 8 kaki. Okey, di bahagian sini kalau anda tengok ada 3, di sebelah bahagian sini ada 3 kaki, di sini dan di bahagian sebelah sana terdapat 2 kaki untuk menyokong bahagian inilah, sebab pipe yang sebesar ni memang kurang kuat lah untuk menampung. Tapi kalau anda pakai pipe yang lebih besar, mungkin agak lebih kuat sikit. Okey, so kalau tengok kos amatlah minimum. Okey, yang mana saya menggunakan jenis banner terpakai. Okey, yang ni saya gunakan banner lebih kurang 15 kali 5 kaki lah. Okey, sebab kolam ni 3 kali 2 kaki setengah. So di sini kalau anda tengok, sekarang ni saya gunakan pipe ni untuk jadikan overflow. Dari bahagian dalam ni saya letakkan kain, sebab kita tak nak anak ikan kita terkeluar daripada bahagian dalam kolam ni. So anggaran ketinggian, kalau anda tengok ketinggian ni lebih kurang setengah kaki. Okey, setengah kaki ketinggian paras air ni akan jadi setengah kaki. Okey, dan bahagian bumbung atas ni saya akan lapik dengan kita punya netting orchid ni. Okey, yang selalu digunakan untuk tanaman orchid. Okey, so sebagai alas bumbung lah. Okey, kita akan letak pada bahagian atas ni untuk mengurangkan kadar cahaya masuk ke dalam kita punya kolam, yang boleh menyebabkan air menjadi warna hijau lah. Okey, sekejap lagi saya akan letakkan daun pisang, yang mana saya dah basuh daun pisang tu. Okey, kita akan letakkan bahagian dalam ni, dan kita akan letakkan hypocrystal, kita akan letakkan garam biru, dan kita akan masukkan air. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, sekarang tengok ni, ini adalah daun pisang yang saya dah cuci. Okey, kenapa saya pakai daun pisang kali ni? Sebab untuk kolam yang besar ni, saya tak nak gunakan daun ketapang yang banyak. Jadi saya akan masuk juga sedikit saja daun ketapang. Tapi sekarang ni saya akan masukkan daun pisang ni, okey, untuk menjadi agent, okey, untuk menetralkan pH air dan juga mengawal suhu air di dalam kolam kita lah. Okey, so bagaimana cara untuk kita letakkan ni? Okey, saya just masukkan. Okey, kenapa saya basuh dulu? Sebab saya nak buang segala kotoran habuk-habuk yang ada pada kita punya daun pisang ni lah. Sebab daun pisang ni mungkin terdedah pada habuk dan kotoran. Okey, jadi kita basuh dulu. Okey, so sekarang ni bila kita dah letakkan dalam kita punya dasar kolam ni, nanti kita akan isikan air, dan kita akan masukkan garam biru dan juga hypocrystal. Okey, so untuk kolam sebesar ni, saya akan masukkan lebih kurang 3 sudu. Okey, 3 sudu besar kita punya garam biru ni. Okey, kita akan masukkan garam biru. So kita akan gunakan 100% air paip masuk ke dalam bekas kita ni. Okey, so hypocrystal saya akan masukkan lebih kurang 4 biji lah. Okey, hypocrystal 1, okey, 2, 3, okey,
keempat. Okey, saya dah masukkan 4 biji hypocrystal. Sekarang ni saya akan mula masukkan air paip ke dalam kita punya kolam ni. Okay, so sekarang ni kita akan isi air ni sehingga ke paras kita punya level overflow ni. Okay, jangan sampai penuh lah. Okay, so kita akan isi air. Okay, membadai untuk kita masukkan sejumlah ikan lebih kurang 300 ke 400 ekor ikan dalam bekas ni. Okay, so sementara menunggu air dalam kolam kita ni penuh, apa yang akan saya buat sekarang ni adalah kita akan pasang dulu. Okay, netting pada bahagian atas ni. Okay, netting ni kita akan pasang pada bahagian atas. Untuk menutup ruangan atas ni supaya cahaya tak direct masuk ke dalam kolam lah. Sekarang ni bila kita dah buat ukuran dan kita dah pasang pada bahagian ni, apa yang akan saya buat sekarang ni adalah kita akan gunakan kabel tie ni. Okey, kita akan pasang kabel tie ni, kita akan ikat di setiap bahagian ni untuk menguatkan lagi netting ni. Okey, berada di bahagian atas ni. Kalau tak, memang apabila angin kuat memang akan terangkat lah. Okey, sekarang ni kita akan ikat bahagian sini. Okey, di sini akan jadi seperti kita punya tingkap untuk melihat ikan, dan juga pada bahagian depan sini, kalau tengok bahagian depan sini juga kita boleh angkat untuk tengok ikan kita lah. Okey, so bahagian atas ni hanyalah berperanan untuk mengurangkan kadar cahaya yang masuk ke dalam kolam. Ini kita akan ikat di penjuru dulu. Okey, kita akan ikat pada bahagian penjuru ni. Okey, kalau anda tengok satu bahagian saya dah ikat. Yang kedua kita akan ikat di penjuru sebelah sini. Pegangkan dulu. Okey, pegangkan bahagian sini. Kita akan ikat dulu. Okey, habiskan di satu bahagian dan kemudian kita akan tarik di sebelah sini untuk kita pegangkan. Okey, kalau anda tengok di bahagian tengah ni, dia lendur ke bawah. Jadi bila kita tarik, pegang macam ni. Okey, so mudah untuk kita ikat di bahagian sebelah sini pula lah. Okey, so sekarang ni saya dah siap pasang netting pada bahagian sini. Okay, sekarang ni untuk sementara waktu kita boleh angkat lah. Okay, kita boleh angkat kita punya netting ni. Kalau anda tengok sekarang ni, okay, ini adalah cara untuk kita gunakan netting ni lah. Okay, untuk kita buka, kita bagi makan ikan. Okay, ataupun kita nak saut ikan di dalam bekas ni pun tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita just tunggu air penuh. Kita biarkan air ni untuk tempoh 1 atau 2 hari. Okay, kemudian baru kita akan masukkan ikan lah. Okey, sebentar lagi saya akan masukkan pokok jenis hydrilla dulu. Okey, untuk kita culture air ni, okey, supaya lebih baik lagi. Okey, sebab saya nak masukkan lebih tumbuhan lah, okey, ke dalam bekas ni supaya menjadi tempat yang lebih sesuai untuk kelompok ikan yang besar, okey, untuk berada dalam kita punya community tank ni. Okey, tapi kita akan masukkan usia ikan di antara umur sebulan sehingga 3 bulan saja. Maksudnya sekarang ni yang saya akan masukkan keseluruhan adalah giant jenis multicolor yang berusia sebulan. Kita akan masukkan ke dalam bekas ni untuk proses pembesaran ikan sehinggalah berusia 3 bulan sebelum kita masukkan dalam baldi ataupun sebelum kita jar ikan kita. Okey, so alhamdulillah kalau anda tengok proses kita buat kita punya kolam takungan, okey, menggunakan canvas ni pun dah pun selesai. Okey, kalau anda tengok proses ni, anda boleh cuba, okey, untuk lakukan proses ni untuk masukkan ikan laga anda. Okey, bagi saya ini adalah antara tempat yang paling sesuai dan paling baik untuk ikan membesar. Okey, ini adalah contohlah yang saya buat untuk rujukan anda. Okey, jadi anda boleh tengok bagaimana kita nak lakukan proses ni. Okey, hanya menggunakan canvas dan juga PVC, okey, dan juga netting ni. Okey, ini adalah antara yang paling minimum lah untuk anda lakukan ataupun anda hasilkan kolam seperti ini. Okey, saya harapkan perkongsian ini berguna untuk anda. Okey, saya harapkan kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang, yang mana saya akan masukkan ikan ke dalam bekas ni. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, share dan like video ni. Okey, Assalamualaikum.